Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada anda semua yang terus menonton video-video di channel Jejak Alam Misteri. Saya Ustaz Ali. Kali ini bersama dengan anda untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan kotak Debek. Pada video sebelum ini, saya ada mengulas tentang seorang YouTuber terkenal di Malaysia ini yang mempunyai ramai pengikut, iaitu Pearl Smith, di mana beliau telah mengalami beberapa segi gangguan terhadapnya sejak dia membeli dan membuka kotak Debek ini di rumahnya, dan berlaku berbagai-bagai gangguan mistik daripada rumah dia yang pertama, dan sehingga dia terpaksa berpindah rumah, dan benda itu masih berlaku. Gangguan-gangguan seperti terdengar bunyi orang berjalan, membuka pintu, dan berbagai-bagai lagi bentuk gangguan yang anda pun boleh tonton di dalam video beliau. Dan hasil daripada konten tersebut, ramai peminat-peminat Pearl Smith ini datang memberi komentar. Ada yang positif dan ada yang mencurigai. Semua isu itu saya akan jawab di akhir video ini. Debek box ataupun kotak Debek ini adalah kotak sihir. Jadi senang saja kalau kita nak faham. Kenapa dia kotak sihir? Kerana pada box tersebut terdapat barang-barang yang memelikkan, dan kita tahu betul-betul sihir atau black magic ni memang pelik, memang menggunakan barang pelik, dan memang melibatkan penggunaan entiti ataupun makhluk gaib, sama ada yang terdiri daripada golongan jin ataupun iblis. Sebenarnya apabila anda membeli kotak tersebut dan anda memiliki kotak tersebut, sebenarnya anda telah menzalimi diri anda sendiri. Sebab apa saya beritahu begitu? Kerana anda dah tahu kotak ini kotak sihir, dan anda sudah menonton banyak video-video sebelum ini di mana YouTuber-YouTuber di barat membeli dan membuka kotak tersebut. Kemudian mereka diganggu dengan berbagai gangguan mistik pada mereka. Jadi anda pun teruja, anda mencari di eBay, dan ada pula dijual. Nah, itulah nilai sebuah kapitalisme pada era moden ini. Apa saja barang, termasuk sihir, dapat dijual dengan sewenang-wenangnya di internet. Apabila anda membeli kotak sihir Debek ini, secara tak langsung anda telah menggunakan duit anda, bukan? Jadi anda dengan setuju dari hati untuk memiliki barang tersebut. Sebab tu di dalam Islam, apa saja barang yang kita beli akan mempunyai akad dia. Iaitu saya beli saya beli dengan harga sekian-sekian, pembeli itu dia akan lapaskan, saya beli barang ini sekian-sekian, penjual pun mengatakan ya saya jual. Ya, itu akad yang ringkas. Sama juga dengan anda membeli kotak sihir ni. Walaupun anda tidak melafazkan untuk saya beli barang ni, tapi hati anda, perasaan anda telah melafazkan dia. Anda mau memiliki dia, anda tengok dia punya harga dia, anda setuju, anda membuat pembayaran. Jadi niat anda tu ketika anda membeli kotak sihir ini, automatik sebenarnya anda telah berhajat untuk memiliki bukan saja fizikal kotak ini, malahan apa yang ada pada kotak ini, zahir dan batin dia. Ibarat anda beli gula, anda bukan saja mendapat gula itu, tapi anda juga dapat merasai manisnya gula. Manis gula itu tidak nampak, bukan? Tapi gula itu kelihatan. Tapi manis gula itu anda akan rasa apabila anda makan. Sama juga dengan kotak sihir ini. Apabila ia sampai ke rumah anda buka, automatik apa saja yang ada pada kotak tersebut telah menjadi milik anda. Kenapa saya katakan Debek box ini adalah kotak sihir? Pertama sekali, pada kotak tersebut terdapat lelehan lilin yang meliputi kotak tersebut. Lilin adalah salah satu bahan yang penting dalam ritual black magic
ataupun sihir atau ilmu hitam. Anda nak sebut apa sekalipun sebutan, sebenarnya yang melibatkan jin, syaitan, iblis adalah perkara yang sama. Lilin, selain daripada digunakan untuk menerangkan ruang jika tidak ada elektrik, lilin ini sebenarnya boleh digunakan untuk ritual, tujuan-tujuan yang tertentu. Dan apabila terdapat lilihan lilin pada kotak tersebut, sudah pasti sudah berlaku satu ritual yang telah dijalankan. Jadi kalau kita nak buat ritual tu, atau mereka nak buat ritual, maka dia akan menyalakan lilin. Bila dia menyalakan lilin, dia akan menyalakan api. Jadi api ini salah satu unsur penciptaan jin. Ini termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya kami menjadikan manusia daripada tanah dan daripada air mani. Manakala jin pula dijadikan daripada api. Jadi apabila penyihir menyalakan lilin, akan mengeluarkan api. Kemudian dia akan melafazkan mantra yang tidak dipahami oleh kita. Hanya dipahami oleh penyihir itu sendiri. Tapi tahukah anda, maksud mantra-mantra tersebut adalah berbentuk penyeruan, pemujaan, pengagungan terhadap syaitan atau iblis, golongan-golongan yang tertentu. Apabila dia menyeru, memanggil, mengagungkan, kemudian dia akan memanipulasikan kuasa ataupun kuasa syaitan ini, kuasa iblis ini, untuk menarik jin-jin yang lain. Maksudnya jin ni pun ada banyak golongan. Ada jin yang memerintah, ada jin yang diperintah. Sebelum anda terkeliru, apa beza jin dengan syaitan? Sebenarnya syaitan itu merujuk kepada jin yang kafir dan kufur, yang jahat. Itu pandangan setengah ulama. Ada juga yang mengatakan syaitan itu adalah anak-anak iblis, dua entiti yang berbeza. Tapi pada saya mengambil kefahaman daripada jin yang kafir, yang kufur adalah syaitan, dari golongan syaitan. Manakala jin yang baik tidak dianggap sebagai syaitan, dianggap sebagai jin yang mukmin dan jin yang muslim. Jin yang mukmin, jin yang muslim tidak akan bekerjasama dengan tukang sihir untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, sama seperti orang-orang yang bertakwa di kalangan manusia. Berbalik kepada kotak sihir. Jadi lilihan lilin yang meliputi kotak tersebut dikatakan untuk mengunci entiti yang telah diseru, dipanggil dan dikurung di dalam kotak tersebut. Jadi untuk mengurung entiti ataupun makhluk yang aneh tersebut di dalam kotak, terdapat beberapa barang-barang lain yang diletakkan di dalam kotak tersebut. Sebab itulah apabila mereka yang membeli kotak sihir ini membuka kotak tersebut, terdapat barang-barang di dalamnya. Oops, ini contoh saja ya, ini bukan kotak sihir. Okay. Misalnya dalam kotak ini ada jam. Jadi contohnya jam ini. Kenapa dia letakkan di dalam kotak sihir tersebut, kotak debek tersebut? Kerana barang ini dijadikan sebagai satu pengikat kepada jin tersebut atau syaitan tersebut untuk dia duduk menempel. Sebab itulah debek itu bermaksud menempel. Faham? Menempel itu apa? Maksudnya duduk di situ, melekat di situ. Jadi dia, barang yang ada dalam kotak ni sebagai satu penanda dan satu pasung ataupun bahan untuk iblis atau syaitan, bukan iblis, syaitan itu menempel. Dia letak dalam kotak, kemudian ditutup dan dinyalakan lilin, lalu lilihan-lilin tersebut dijadikan sebagai pengunci kepada makhluk yang ada dalam kotak tersebut. Apabila kotak ini sampai ke rumah anda buka, automatik apa yang ada dalam kotak ini telah bebas keluar. Dan untuk pengetahuan anda, makhluk yang berada dalam kotak ini dia tak makan. Dia tak makan. Dan saya percaya apabila satu ritual digunakan untuk kita memerintah jin dengan cara ilmu sihir, pasti akan diberikan sesuatu untuk mereka makan sebagai umpan. Macam kita nak membaca ikan, kita akan makan umpan. Jadi sama juga dengan jin atau entiti ini. Mereka yang melakukan ritual ini pasti telah mengumpan jin tersebut supaya jin tersebut datang dan mengikut perintah mereka. Akhirnya mereka kunci supaya dia tak dapat bergerak. Bayangkan, berminggu-minggu jin tersebut di dalam kotak tak makan. Untuk pengetahuan anda, jin dan manusia ni tidak ada beza dari segi sifat dia. Iaitu sifat manusia apa? Mau makan. Ada rasa lapar. Sama juga dengan jin. Dia juga mau makan.
dia juga ada rasa lapar. Mempunyai nafsu syahwat, dia juga ada keturunan dan seterusnya. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang nak makan, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Bismillah itu akan mencegah daripada syaitan untuk makan bersama kita. Jadi syaitan apa yang nak makan bersama kita itu? Syaitan yang makan bersama kita itulah namanya qarin, yang sentiasa ada dengan kita. Jadi qarin ni bermaksud pendamping. Pada kita ni dah ada qarin, iaitu jin yang jahat yang mendampingi kita sejak dari kecil lagi, yang sentiasa membisikkan dan menghasut kita perkara-perkara yang jahat untuk melakukan maksiat dan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Bayangkan apabila anda membeli kotak sihir ni, anda buka dan jin syaitan yang ada dalam kotak ni keluar. Bayangkan dia berjumpa dengan kawan dia yang duduk dengan kita. Apa yang dia buat? Pastilah mereka akan bekerjasama untuk membuli kita, menakut-nakutkan kita. Anda faham maksud saya? Sebenarnya apa yang ada pada kotak sihir ni dan apa yang berlaku sihir pada orang lain dalam bentuk yang lain, semuanya itu mengikut plan yang besar oleh ketua mereka bernama Iblis atau Azazil. Di dalam Al-Quran, kita kalau orang Islam dia akan tahu sesungguhnya Iblis ni dia memang memusuhi anak Adam sejak daripada penciptaan Adam AS lagi. Alasannya sangat mudah, iaitu dengki. Tak dapat terima hakikat bahawa Adam ini Allah jadikan lebih mulia darjatnya. Kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Macam manalah aku nak boleh terima, boleh mengiktiraf Adam ni lebih baik, sedangkan aku telah beribadat puluhan ribu. Jadi, anda bayangkan syaitan atau jin dari golongan syaitan menganggap Iblis sebagai ketua mereka. Pastilah dia akan mengikut plan Iblis ini dalam pelbagai bentuk, termasuk sihir. Kotak sihir ni sama juga seperti sihir-sihir seperti minyak dagu di kalangan orang Melayu kita dan orang Siam. Minyak dagu ini adalah minyak yang terhasil daripada minyak yang keluar daripada dagu mayat. Dia akan melakukan satu ritual di mana dia akan layurkan dengan api di bahagian dagu dengan membaca mantra tertentu. Apabila minyak tersebut terbit, dia akan simpan dalam botol kecil. Rupa-rupanya bukan Prince Smith saja yang dah beli kotak sihir ni. Ada beberapa orang lagi YouTuber Malaysia, orang Melayu Islam kita yang telah bertindak membeli dan membuka kotak sihir ini di rumah mereka. Saya tak katakan benda itu memberi malang, tapi saya nak beritahu kat sini, pertama tindakan membeli tersebut sudah satu kesalahan dari segi hukum Islam. Kalau kita berjumpa dengan dukun sihir sekalipun, solat kita tak diterima 40 hari. Bayangkan kalau kita membeli dengan rela hati kotak sihir. Lainlah kalau kita tak tahu, kita beli sesuatu barang, kemudian sampai ke rumah kita buka-buka, itu adalah barang sihir. Kita tak tahu, tidak dihukum bersalah atau berdosa. Tapi kalau kita dah tahu itu kotak sihir, kita beli sebab kita nak suka-suka saja, maka hukumnya haram dan dosa. Jadi apa yang perlu dilakukan bagi orang yang telah membeli dan membuka kotak tersebut? Dah kena gangguan macam-macam. Malam-malam tak boleh tidur, ada dengar orang berjalan di bumbung, ketuk pintu, ketuk tingkap. Jangan cakaplah benda tu. Antaranya selain daripada Prince Smith, Wan Zamina, seorang YouTuber yang sedang meningkat naik. Dia telah memiliki dan membeli kotak tersebut dan akhirnya dia turut diganggu. Sihir memang boleh menyebabkan keadaan mistik tersebut. Contohnya seperti barang seperti gunjut berikat dengan kain putih telah direntap oleh seseorang lalu hilang, kemudian dia mendengar pula bunyi suara orang seperti berzikir tapi bukan membaca Quran ataupun zikir-zikir yang kita tahu. Bunyi something yang pelik-pelik guys. Semuanya itu, fenomena yang berlaku itu melambangkan ritual atau sihir yang telah dilakukan ke atas kotak tersebut. Jadi dah tahu, terang lagi bersuluh bahawa benda ni kotak sihir yang memudaratkan. Kenapa anda miliki? Semata-mata nak buat konten? Tu okey. Jadi bagi anda yang telah diganggu, anda pun nak mencari penawar. Jumpa ustaz sana, jumpa ustaz sini. Tapi gangguan tersebut belum lagi dapat diatasi. Sebab apa benda ini berlaku? Pertama sekali, perbuatan anda membeli dan memiliki kotak tersebut sudah sebahagian daripada perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini berdosa besar. Jadi apa yang anda perlu lakukan bagi anda yang telah membeli dan membuka kotak tersebut? Pertama sekali anda perlu bertaubat kepada Allah
Apa itu taubat? Kita tahu kan secara ringkasnya taubat itu pertama, kita menyedari dan menyesali perbuatan kita yang lakukan itu adalah perbuatan yang berdosa. Yang kedua, kita berhenti daripada melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, kita memohon ampun dan maaf dan beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi nak taubat kepada Allah ni ada beberapa step. Antara yang kita boleh buat dalam bertaubat ni, kita haruslah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Itu yang pendek. Tapi kalau yang sempurna dia, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Dosa apa? Dosa kami yang membeli kotak sihir ni, sehingga menyebabkan gangguan dan mudarat pada kami. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tidak Tuhan melainkan Allah yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri. Nampak? Di dalam kalimat istighfar itu sendiri sudah mengandungi Asmaul Husna, iaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang bermaksud Allah zat yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri. Bermaksud kita mengagungkan Allah selepas kita memohon ampun kepada Allah. Debek box ataupun kotak debek ini sama juga dengan minyak dagu. Anda tahu tak, minyak dagu ini dia tidak boleh disimpan di dalam rumah. Bagi orang yang memiliki minyak dagu ni, dia kena simpan minyak dagu ni di luar rumah dia. Dan tempat penyimpanan minyak dagu di luar rumah dia itu adalah busuk. Dia tak akan bawa minyak dagu ni ke dalam rumah dia. Kerana dia tahu, kalau minyak dagu ni diletakkan di dalam rumah, akan panas rumah tersebut, akan berlaku gangguan. Kenapa panas? Kerana sifat jin itu sendiri dah panas, kan? Sifat korin jin itu sendiri sudah panas. Apatah lagi kalau kita letak dalam rumah, pastilah akan berlaku perkara-perkara mistik. Jadi apabila diletakkan pada busuk, maka secara hukum alamnya, entah mengapa mungkin sumpahan bagi minyak dagu tersebut, tidak akan berlaku apa-apa mistik lah pada tuan empunya minyak dagu tersebut. Sama juga dengan kotak debek ini. Sepatutnya kalau anda betul-betul nak memiliki, jangan letak dalam rumah, letak kat luar. Tapi kalau tak kat luar, nanti orang ambil, orang buang pula kan. Okey. Jadi yang paling mudah, yang paling senang, yang tak payah memiliki barang tersebut. Ini sampai anda buka dalam bilik anda, di tempat ruang kerja anda. Bayangkan apabila benda tu bebas. Pastilah bila dia melihat saja alam sekitar dia yang baru, dia akan anggap itu adalah rumah dia, bukan? Dan dia akan menganggap anda sebagai tuan dia. Kotak debek ini juga sama juga dengan kumantong. Anda pernah dengar apa itu kumantong? Kumantong ni sejenis patung yang dimasukkan korin bayi di dalamnya. Untuk apa segala tujuan dan untuk segala tujuan dan maksud yang bergantung pada pemilik tersebut. Dan ia dibuat biasanya oleh tukang-tukang sihir daripada siang. Jadi apabila seseorang itu memesan kumantong dan dia dapat kumantong tersebut, dia harus meletakkan kumantong tersebut di satu ruangan yang khas, atau lebih baik di dalam bilik yang khusus. Dan kumantong tersebut akan diberi susu, akan diberikan alat permainan seperti mana bayi manusia dilayan, begitu juga bayi korin bayi kumantong ini dilayan. Bayangkan kotak debek ini, dia ni anda dapat, anda tak tahu, dan anda tidak bagi dia makan. Sebelum ni dia bagi makan, dia umpan. Kemudian bila dia sampai ke tangan anda tak tahu apa-apa pun. Anda buka dan anda tak bagi dia makan. Jadi apa yang dia nak makan? Dia makan darah anda lah. Dia makan darah anda, dia makan aura positif yang terbit pada tubuh batin anda. Dia akan makan apa saja yang anda makan. Sebab itulah tubuh badan anda akan menjadi kurus. Dan ini selari dengan hadis Nabi SAW. Syaitan, korin boleh makan bersama kita. Anda pernah dengar tentang mandi taubat? Mandi taubat ini dilakukan selepas kita melakukan satu-satu perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa yang besar, disarankan oleh para ulama. Kita nak mandi taubat ni sama seperti kita mandi hadas besar. Kita hanya niat saja. Saja aku mandi taubat kerana Allah Ta'ala. Lalu kita mandi. Selepas anda menyedari perbuatan anda memiliki barang sihir, satu perkara yang berdosa, dan anda rasa menyesal. Menyesal tu bukan sebab anda diganggu semata-mata, tapi menyesal kerana anda sudah tahu, anda sudah tonton video Ustaz Ali ni, bahawa memiliki barang sihir adalah salah satu daripada perlakuan syirik yang berdosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya haram. Tambahan lagi, dia memberi mudarat pula pada diri kita. Jadi
Bila terbitnya penyesalan, anda melafazkan kalimat Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan penuh penghayatan dan jiwa anda yang rasa menyesal itu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah, tiada Tuhan melainkan Dikau lah yang hidup lagi maha berdiri sendiri. Kita memuji dan kita mengiktiraf Allah dengan lafaz dan hati kita. Allah lah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang maha berkuasa. Nampak tak? Berbeza tak? Bila anda membeli kotak debek ini, kotak sihir ni, sampai ke rumah anda rasa ingin tahu. Bila anda diganggu, anda merasa takut. Jadi normal lah manusia akan rasa takut. Terbitnya rasa takut, anda percaya. Bila anda percaya, kemudian gangguan itu berterusan, macam mana ketauhidan atau keimanan anda kepada Allah? Semakin praktis bukan? Sebab keimanan dan ketauhidan anda kepada syirik itu lebih besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran pun telah mengatakan bagi mereka yang mengambil syaitan-syaitan ini sebagai pelindung-pelindung mereka, Allah tidak akan melindungi dia. Nampak tak? Jadi dalam arti kata di sini bukan saja mengambil mereka sebagai pelindung, tapi bersama dengan golongan-golongan yang menjadikan iblis ni sebagai pelindung mereka. Jadi samalah kalau kita membeli kotak sihir kan, kita memiliki barang tersebut, memiliki barang yang ada syaitan atau jin yang memang dah tunduk kepada iblis ni. Jadi apa beza? Kan? Anda mandi taubat tu seperti mana anda mandi hadas besar. Ya? Okay. Basahkan seluruh tubuh anda. Hujung rambut ini, hujung kaki. Dan kalau mengikut petua daripada guru saya, anda mandi taubat ni pada waktu sepertiga malam akhir. Biar gigil badan anda. Jangan guna pemanas air. Jangan. Biarkan air yang semula jadi dingin pada waktu itu. Dan lebih baik lagi kalau air itu air sungai. Lebih baik lagi air itu air hujan malam Jumaat. Kerana dia mengandungi satu positif aura, positif energi yang akan membantu membersihkan negatif energi pada diri anda. Perbuatan dosa, perbuatan syirik bukan saja menyebabkan dosa, menghubungkan anda ke neraka, tetapi juga dia memberikan anda aura yang negatif, memberikan anda energi yang negatif. Jadi energi negatif ini akan menyebabkan hidup anda sengkoloh dalam bahasa Jawa. Apa itu sengkoloh? Bermaksud segala kehidupan anda akan menjadi terganggu dan kacau bilau. Orang tak suka tengok anda, selalu bergaduh, berlakunya pergaduhan, hati rasa tak tenang, badan rasa bising-bising, sakit-sakit, rasa macam nak bunuh diri ni dah teruklah, berlakunya halusinasi. Memang gangguan itu wujud, digerakkan barang dan sebagainya. Sekali kita nampak makhluk ini menggerakkan satu barang, sebab keimanan kita kepada Tuhan makin kurang dan kita masih berdosa kerana kita masih tidak mengikut rukun taubat yang saya berterangkan awal-awal tadi. Jadi dia akan menyebabkan halusinasi lah, sampai kita bermimpi dan sebagainya kan? Sebab kita ni bukan jasad saja tau, kita ni ada batin kita. Jadi batin kita kena jaga. Itu macam mana nak buat, itu nanti video-video seterusnya. Istighfar, mandi taubat, dan yang ketiga, anda perlu membuang kotak tersebut. Jadi ini kontra dengan apa yang seperti Prince Smith dinasihati oleh ustaz yang merawatnya, supaya dicari semula kotak yang telah dibuang di karak tersebut. Bagi saya, dah buang-buanglah kan? Biarkanlah, tak perlu cari lagi kan? Kalau anda cari balik kotak tersebut kan, kotak tersebut memang dah pernah diduduki oleh syaitan. Jadi dibuang di karak, walaupun dah tak ada dah benda tu dah ada pada diri anda. Syaitan yang ada dekat sana pun banyak juga. So jadi dikuatiri syaitan yang satu masuk dalam kotak tu, anda bawa balik kotak tu ke rumah, tambah lagi gangguan. Jadi dah selesai masalah kan? Sebenarnya cara yang baik untuk menghapuskan barang sihir ini ialah dengan kita membakarnya. Tapi sebelum kita bakar, kita kenalah buat step ini, iaitu kita kena siram dia dengan air ruqyah ataupun air yang telah kita bacakan, ayat-ayat Al-Quran. Okey? Okey, sebab itulah ustaz nak kena cari balik kotak tu supaya kita dapat bakar. Tak, kalau kita dah buang, kita tidak diwajibkan, tidak ada hukum wajib untuk kita mencari balik baru kita dapat batalkan sihir. Tak perlu pun. Sebab power ataupun energi sihir tersebut sudah tidak ada pada kotak tu. Dia sudah melingkungi kehidupan orang yang telah memiliki kotak sihir tersebut. Dan memang pada pemerhatian saya, kotak sihir ini memang telah diprogramkan sedemikian rupa, iaitu hanya untuk duduk sekejap saja. Bila dia buka, dia terus duduk pada lapisan orang-orang yang telah membuka kotak tersebut. Kemudian kotak tersebut dah tak jadi apa-apa, tak ada makna bagi dia. Kalau kita nak tarik balik dia masuk dalam ke apa, kita memerlukan satu ritual yang sama atau yang lain. Itu mustahil kan? Jadi apa yang perlu dilakukan ialah
Kalau kita belum buang kotak tersebut, kita kena bakar. Tapi sebelum bakar, kita kena siram dengan air dan kita kena lapaskan akad pemutus. Seperti mana orang yang ada saka lah, kan? Orang yang diturunkan jin yang diwariskan oleh keturunan dia tanpa dia sedar. Kan orang dulu kan ada memakai hantu raya, langsui, orang minyak lah apa. Yang kita tahu lah, yang kita tahu. Harimau jadian, kan? Jadi kita tak tahu anak keturunan ni, kan? Tahu-tahu je datang dalam mimpi, badan kita sakit. Sebab apa kita sakit? Kerana kita tak bagi dia makan. Kita tak ikut dia syarat dia dan kita tidak berkomunikasi dengan dia. Jadi, dia duduk kat badan kita, dimakanlah apa yang ada pada kita. Darah kita, aura positif pada kita, apa yang kita makan. Kan? Jadi konsep dia sama kan? Orang yang memiliki kotak sihir pun sama juga. Kan? Badan dia dikurus, dia stres, dia rasa nasib dia senasa dirundung malang. Ya, seperti mana YouTuber di luar sampai berlaku kemalangan lah dan sebagainya, depresi dan berlaku halusinasi yang bukan-bukan. Jadi anda perlu melakukan beberapa rangkaian amalan daripada ayat Al-Quran, kan? Seperti membaca Ayatul Kursi dan sebagainya. Sebenarnya ada cara-cara tertentu dan khusus dalam hal ini. Bagi anda yang telah menonton video-video seram, anda berasa diganggu, itu logik. Kerana apa? Kerana korin pada diri anda itu, dia pun tengok apa yang anda tengok, lihat apa yang anda lihat. Korin ni, dia duduk pada ari-ari kita. Dia sentiasa merangsang nafsu kita, nafsu apa saja, nafsu syahwat, nafsu kebendaan. Jadi, apabila kita menonton sesuatu, dia juga akan menonton. Apabila kita melakukan sesuatu, dia juga akan turut serta. Sebab itulah adanya hadis Nabi yang berkaitan dengan ta'awuz sebelum kita melakukan senggama dengan pasangan kita, iaitu hubungan suami isteri lah. Kita kena baca doa perlindungan daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sebab apa? Kita kena lapaskan kalimat perlindungan tersebut kerana memang ada syaitan yang boleh turut serta bersama dengan kita, dengan pasangan kita sewaktu kita bersama. Rumusan daripada video kali ini, janganlah anda nak beli kotak tu, kan? Jangan terasa nak beli. Sudah-sudahlah YouTuber-YouTuber lain dah beli. Buatlah konten lain yang lebih bermanfaat. Saya nak sentuh sikit tentang komen-komen di video ulasan saya terhadap apa yang berlaku pada Will Smith. Sebenarnya saya bukan nak mencari populariti ataupun nak naik view yang mendadak dan sebagainya. Sebenarnya, pada hakikatnya, saya memang sudah dikenali sebagai seorang perawat. Saya buat YouTube ni, saya dah beritahu sebelum ni, saya nak berkongsi dengan anda semua perkara-perkara yang baik dan bermanfaat dari sudut dan perspektif diri saya. Dan ada yang mempertikaikan juga, saya ni ustaz ke? Jangan nampak sekilas dah ustaz. Ya, saya minta maaf, mungkin saya tidak berjubah, tidak berserban. Dan saya juga masuk YouTube mengikut arus budaya popular. Tapi niat saya adalah untuk berdakwah kepada diri saya dan kepada anda semua. Bila saya sudah menyampaikan sesuatu, tanggungjawab saya sudah lepas. Dan anda mendapat manfaat insya-Allah. Kan? Jadi kalau anda katakan saya ni ustaz ataupun tidak, terpulang bagi anda. Sebab perkataan ustaz ni bukan wujud sejak zaman Nabi lagi. Dia wujud baru-baru ni saja. Kan? Dulu kita kenali orang yang tahu tentang agama ni sebagai syekh, tuan, ataupun sebagai alamah, ataupun sebagai tok lebay. Kan? Panggilan ustaz ni baru-baru ni saja, dalam awal tahun 1900 saja. So jadi, pulang anda nak panggil saya ustaz ataupun tidak. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kenapa saya tak tolong pesmin tu. Dah tahu kenapa tak tolong. Kita nak tolong orang, mestilah orang tu minta pertolongan, betul tak? Tak perlu diminta tolong, kita pergi tolong sendiri. Boleh dalam keadaan yang tertentu. Kan? Contohnya, kita tahu dia tak ada beras. Kita ada beras. Kita kasih dia beras. Ni saya ada beras ni, saya nak tolong awak ni. Kan? Tapi dalam konteks sakit, ni ada dalil dia. Nabi Ayub AS pernah diganggu oleh syaitan, oleh iblis. Iblis ketika itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, izinkan aku. Nampak? Iblis, syaitan yang nak ganggu anak Adam, termasuk Nabi sekalipun, dia akan minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu, kalau dia nak melakukan satu perbuatan, kalau Allah tak izinkan, sia-sia kerja dia. Nampak? Tauhid dan iman yang jin dan iblis ni masih lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita kena ganggu, kan? Kita dah lupa Allah, kita dah lupa dah kekuasaan Allah yang meliputi segala-galanya. Kan? Okey, tak apa. Jadi, iblis ni menghadap Allah sendiri. Dia kata, izinkan aku untuk mengganggu Ayub AS ni. Allah jawab, sesungguhnya hamba aku Ayub adalah orang yang sabar. Jadi iblis ni, dia tak puas hati. Okey, kalau betul dia sabar, aku nak izinkan aku nak baling kuman kat dia. Allah masih mengulang benda yang sama. Dia adalah hamba aku yang sabar. Kamu buatlah apa kau nak buat. Jadi iblis turun ke muka bumi. Sewaktu Nabi Ayub sedang sujud, dia lemparkan kuman kepada Nabi Ayub AS. Kena kat dia satu penyakit kulit, yang di mana kulit dia, daging dia habis, rontok, hilang. Yang tinggal hanyalah tulang dia, jantung dia, lidah dia yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai macam tu sekali seorang Nabi.
diuji dan terkena gangguan iblis sendiri. Sampailah Nabi Ayub AS terlintas untuk memohon kepada Allah, janganlah lidah aku ni, jantung aku pun rosak. Kan? Inilah modal aku nak berzikir padamu ni, ingatmu ya Allah. Nabi Ayub sebagai seorang manusia biasa pun, dia rasa sedih bila dia sakit, anak isteri dia tinggalkan dia. Ketika itulah Allah ada tegur sikit. Allah berfirman, yang maksudnya, kenapa wahai Ayub kamu tak minta kepada aku kesembuhan? Kan? Minta kesembuhan. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala mahu diminta. Faham tak? Sama juga dengan saya sebagai seorang perawat. Kan? Saya tak boleh tiba-tiba saya nak rawat orang kalau orang tu tidak mahu dirawat. Tidak diminta untuk dirawat. Tak boleh macam tu. Dia melanggar prinsip yang asas dia. Kan? Sebab sakit, penyakit apatah yang berkaitan dengan makhluk halus sebaik ini adalah satu ujian kepada keimanan kita. Yang mungkin Allah nak tegur. Jadi, bila kita rasa menyesal terhadap apa yang berlaku pada kita, pastilah kita akan rasa rendah diri. Kita mau mencari. Betul tak? Dalam konteks prinsip ini, dia sudah mendapatkan bantuan dari ustaz yang lain dan sebagainya. Jadi, tak apalah. Dia sudah mendapatkan bantuan. Jadi, kalau kata nak melibatkan saya, okey, dia sendiri kena berhubung dengan saya dan minta. InsyaAllah saya akan tolong berdasarkan apa yang saya tahu. Okey. Sebelum saya akhir video ini, kan, bagi anda yang pernah terbeli dan terbuka kotak debit ini, ataupun yang memiliki barang-barang mistik atau barang-barang sihir yang lain, ataupun pernah merasa diganggu di dalam rumah walaupun tidak memiliki barang-barang sihir, diganggu di tempat kerja dan sebagainya, ada simptom-simptom sihir atau simptom-simptom gangguan, anda ikuti ruqyah mandiri yang saya akan lafazkan sebentar lagi. Apa yang perlu anda buat? Pertama sekali, kan, anda perlu beristighfar. Istighfar, ya. Rasa berdosa, rasa menyesal melakukan dosa kepada Allah. Sama ada dosa itu kita nampak ataupun kita tak nampak, kita sedar ataupun tidak, istighfar saja. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya ke hadirat Allah, dan rendahkan diri kita kepada orang-orang yang mengajak kita kepada Allah. Kena ada juga tu, kan, aku nak kena diri kepada Allah je. Ustaz tak mahu. Ustaz ni kan makhluk macam aku juga, ada buat salah, ada buat dosa. Betul, tapi dalam konteks nak menerima bantuan daripada orang lain ni, takkanlah kita secara psikologinya kita nak bongkak dengan orang tu. Macam mana orang tu nak tolong kita? Betul tak? So jadi dalam konteks ni, rendahkan diri kita dan kita rasa bertaubat dan menyesal atas perbuatan dosa kita. Yang kedua, pastikan anda mandi. Mandi dulu, mandi. Dan mandi ni tak salah. Dalam kitab fiqh, nak mandi 10 kali sehari pun tak ada masalah. Kan? Dan kerap mandi menyebabkan tubuh badan kita bersih, kita lebih fokus dalam ibadat kita, itu lagi bagus. Tapi kalau kita mandi 4-5 kali demam, membawa mudarat, janganlah mandi dah. Kan? Tapi kalau macam saya suka. Sebab mandi ni mempunyai rahsia yang sangat besar. Itu nanti video akan datang saya akan kongsikan. Kali ni mandi sunat taubat dulu. Cara dia saja aku mandi sunat taubat. Bagi menyucikan zahir dan batin aku ni segala dosa. Kan? Segala yang negatif kepada Allah Ta'ala. Kita lintaskan saja niat tu dalam hati kita. Macam kita nak menjadi besar. Lalu kita mandilah seluruh badan kita. Tapi ada setengah perempuan dia kata, Ustaz, saya tak mau nak basahkan rambut saya, sayang. Nak keringkan rambut pun susah. Kan? Tak boleh, kena basah juga rambut kita. Sebab rambut kita ni sebahagian daripada badan kita. Okey, dah mandi, ambil wuduk. Bagi anda yang datang haid, mandi, ambil wuduk juga. Kan? Buat benda yang sama. Kan? Okey, kita nak pastikan kesucian tu. Kan? Kemudian anda duduk semula di depan video saya ni. Kan? Play balik, jalankan dia balik. Kalau boleh, pause lah. Kan? Setelah saya kata mandi tadi tu, pause lah sekejap. Kemudian sambung balik. Okey. Anda pandang muka saya atau dahi saya. Kalau saya suruh pandang tangan. Tapi pandang dahi saya dan dengar apa yang saya baca. Anda boleh pejam mata, anda boleh pandang dahi saya. Kan? Saya syorkan pertama anda pandang dahi saya dulu. Kemudian bila anda rasa khusyuk, boleh dah ingat pada Allah, anda pejam mata. Ibaratnya saya ni seperti perantara lah, yang membawa anda ingat kepada Allah menerusi pembacaan ayat-ayat dan zikir-zikir yang tertentu. Kan? Bila gelombang otak anda dan gelombang otak saya dah sama, anda bersetuju dengan saya, anda terima, anda rela, kan? Saya berzikir, gelombang otak saya dengan gelombang otak anda sama, bertemu pada satu titik pertemuan, barulah mukjizat daripada ayat Quran ini akan maksimal terzahir pada diri kita, menjadi ubat dan penawar dan rahmat bagi diri kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami menurunkan Quran, melainkan ubat dan rahmat bagi orang yang beriman. Melainkan bagi orang yang kafir atau syaitan yang kafir, jin yang kufur, akan menambah azab bagi mereka. Okey? Buat dulu apa yang saya beritahu sebentar tadi. Dan dah mandi, dah ada wuduk, duduk semula di depan video ni, pandang dahi saya.
Jangan lupa sediakan 1 jug air ataupun sebotol air. Yang penting air mineral ataupun air yang tidak dipanaskan dengan api. Anda menghadap kiblat dan letakkan sebotol air ataupun sejug air itu di depan anda. Dan letakkan telefon anda berhadapan dengan anda. Ini digital, ini telefon. Okay. Jadi saya dalam video itulah saya akan bacakan ruqyah yang ringkas. Anda dengar, jangan sesekali ikut apa yang saya baca. Dengar dengan teliti. Pandang dahi saya dan kalau nak pejam, pejam. Yang penting dengar dengan sejelas-jelasnya apa yang saya baca. Bagi anda yang datang bulan, boleh dengar ruqyah ni, boleh ikuti sesi ini. Tiada masalah. Baik, kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Kalimat istighfar sehinggalah sampai kepada doa ini anda ikut saya. Dilafazkan di mulut atau diucapkan di dalam hati. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon keampunan Ya Allah di atas dosa-dosa yang kami lakukan, sama ada yang kami sedar ataupun tanpa kami sedari. Dosa-dosa yang kami lakukan dengan kejahilan ataupun secara sengaja kerana kelemahan keimanan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, Ya Ghafurur Rahim. Dan juga ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, rakan taulan kami, sahabat handai kami, saudara seagama kami, kaum muslimin, muslimat, mukmin, mukminatnya. Ya Allah, ampunkanlah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui yang nyata lagi yang gaib. Kami mohon padamu ya Allah agar dibersihkan tubuh badan kami daripada segala gangguan jin, iblis, syaitan, nafsu yang jahat, daripada segala sihir, daripada segala saka, sama ada di sebelah ayah atau sebelah ibu kami. Dibersihkan kami ya Allah daripada sihir-sihir yang ditujukan kepada kami ya Allah. Khususnya jika kami pernah membeli barang-barang sihir, kotak-kotak sihir, ya Allah, kami mohon padamu, bersihkanlah kami daripada semua itu ya Allah. Bersihkanlah kami daripada dosa, bersihkanlah hati kami daripada percaya dan yakin kepada kekuatan syaitan dan iblis ini ya Allah, sehingga mempengaruhi diri dan kesihatan kami. Dan bersihkanlah juga hati kami ya Allah ke atas orang yang ingin membantu kami ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim. Dan bersihkanlah hati kami dan segala sangka buruk kami terhadapmu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Dikau Maha Adil dan Dikau tidak pernah menzalimi hamba-hambamu ya Allah. Dikau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kasihanilah kami, sayangilah diri kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Dan kurniakanlah kami syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anda boleh pandang dahi saya dan anda boleh pejamkan mata sambil mendengar apa yang saya akan bacakan ini. Jika ada perkara-perkara yang berlaku pada anda, jika ada sesuatu berlaku pada anda, tahan selagi mana boleh tahan. Dan jika anda sudah tidak dapat menahan, anda stop dulu, pausekan dulu. Dan minum air yang ada di depan anda ini, yang telah anda siapkan ni, dan basuh muka anda dan sambung balik video ini sehingga habis.
A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil arda. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wahai dari golongan jin yang berada pada diri kami, sama ada di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di atas kami, di bawah kami, atau yang telah menyusup di dalam kulit, di dalam daging, di dalam darah, di dalam tulang, di dalam urat, di dalam tulang hitam kami, di dalam organ-organ tubuh badan kami, jantung, buah pinggang dan sebagainya. Sesungguhnya aku tidak meridai kalian tinggal dan tempat di dalam tubuh badanku. Aku kembali kepada Allah dengan fitrah yang suci dan bersih. Ya Allah, bersihkanlah tubuh kami daripada segala jin, sama ada yang datang melalui saka, sihir atau perbuatan kilaf dan salah dan silap kami sebelum ini. Wahai dari kalangan jin, nyahlah kalian daripada diri kami. Jika kalian berdegil, nescaya kami memohon azab yang keras yang diturunkan dan ditimpakan buat kalian dengan serta-merta. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya maqsyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal arda fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Wahai dari kalangan jin yang kafir dan kufur, kembali dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Aku menyeru kalian supaya kalian bertaubat kepada Allah dan pisahkan diri kalian daripada tukang-tukang sihir itu. Jika kalian berdegil, aku serahkan kalian kepada Allah. Dan aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan ke atas diri kami, ke atas rumah kami, ke atas harta benda kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, melindungilah kami, ya Allah, daripada kejahatan syaitan-syaitan jin-jin yang kafir lagi derhaka ini, ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah kubur, fitnah dajjal, ya Allah. Fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya maqsyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yursalu alaikuma shiwazum min nar. Yursalu alaikuma shiwazum min nar. Yursalu alaikuma shiwazum min nar. Wa nuhasun fala tantasiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jadi bagi anda yang telah mendengar ruqyah ringkas yang saya bacakan tadi, jika adanya apa yang anda rasakan, apa yang berlaku pada diri anda, sila komen dan info kepada saya menerusi komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan kongsikan channel saya ini kepada semua orang. Bersihkan hati, sayangi diri dan pandanglah dengan mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.